وسلم شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatan wassalaman ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa man wawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma aftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu qawlana. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Thumma amma ba'd. Yang saya hormati lagi saya muliakan ayahanda pengurusi, ayahanda tuan imam, seluruh ahli jawatan kuasa masjid yang hadir. Seterusnya yang saya hormati lagi saya sayangi ayahanda-ayahanda saya serta bonda-bonda saya yang hadir pada malam yang barakah ini. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala kerana di atas limpah kurnia serta inayah pertolongan Allah dapat sama-sama kita hadir ke rumah Allah ini bagi melaksanakan kewajipan dan tanggungjawab kita kepada Allah, yang di mana pada hari akhirat nanti kita akan ditanya, kita akan dipersoal, terutamanya salat yang kita kerjakan. Alhamdulillah, sama-sama kita mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah di atas nikmat iman dan Islam, juga nikmat kehidupan yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita setelah sekian lama kita tak hadir ataupun tak datang ke rumah Allah ini. Tapi Alhamdulillah, kita dapat masih lagi kita diizinkan untuk sama-sama kita melakukan ibadat. Bila diberi kesempatan, maka sama-samalah kita mengambil kesempatan tersebut untuk kita datang dan kita salat berjemaah di masjid, mudah-mudahan insya-Allah. Dan sama-samalah kita berdoa semoga ujian yang menimpa kepada kita dapat segera diangkat ataupun dihilangkan, mudah-mudahan insya-Allah. Ibu dan ayah yang saya hormati, kita sambung semula pengajian kitab kita Hadis 40 Penawar Hati yang dikarang oleh Al-Fadilatul Syekh Fahmi Zamzam hafizahullah, dan kita sampai pada hadis yang ke-39 pada muka surat 107. 39 pada muka surat 107 di bawah tajuk sumber pahala itu banyak. Kita nak tahu tentang apakah sumber pahala. Sumber pahala itu banyak dalam tajuk ini. Jadi sebelum kita baca pada hadis ini, saya nak terangkan dahulu tentang maksud pahala. Pahala ni apa? Pahala ni merupakan balasan baik. Itu maksud pahala. Balasan baik. Adapun dosa, balasan buruk ataupun balasan jahat lah. Baik. Jadi balasan baik ataupun pahala ini, untuk apa kita dapatkan pahala? Semua kita sedia maklum, pahala itu diperlukan untuk membolehkan kita masuk ke dalam syurga Allah. Juga dengan rahmat Allah. Pahala ni satu benda yang memang mudah untuk kita cari. Pahala ni
cukup mudah untuk kita cari. Tetapi kadang-kala bila kita dah dapat banyak, dia boleh lenyap dengan cukup cepat. Dia boleh lenyap terus. Kita dapat banyak, nak dapat tu senang, nak lenyap semua pun senang. Itu pahala. Tak. Bila kita buat amal, kita dapatlah. Tapi bila kita buat benda hak tak elok sikit, maka dapatlah dosa. Tak, dapatlah dosa. Dan ada juga perbuatan-perbuatan yang boleh menghapuskan pahala. Tak, ada perbuatan yang boleh menghapuskan pahala. Seperti dalam ayat Quran Allah Ta'ala sebut, fahabita a'maluhum, maka hapuslah segala amalan-amalan mereka. Tak, maksud kata bila buat benda yang dimurkai oleh Allah, sekelip mata pahala tu boleh lenyap. Tak, itu jadi maksudnya. Baik, jadi kita nak tahu apakah sumber pahala yang boleh kita dapat ataupun yang boleh kita buat melalui hadis Nabi ini. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu sulama minan nasi alaihi sadaqah, kulla yawmin tatlu'u fihi syams, ta'dilu bainal ithnaini sadaqah, wa tu'inu rajula fi dabbatihi fatahmiluhu 'alayha aw tarfa'u lahu 'alayha mata'ahu sadaqah, wal kalimatu at-tayyibatu sadaqah, wa bi kulli khatwatin tamshiha ila as-salati sadaqah, wa tumitul adha 'anit tariqi sadaqah. Sadaqa Rasulul Karim, muttafaqun alaih. Warwahu Muslim aidan min riwayati Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innahu khuliqa kullu insanin min bani Adam ala sittina wa thalathi mi'atin mifsal, faman kabbarallahu fahamidallahu wa hallalallaha wa sabbahallaha wa astaghfarallaha wa azala hajara an tariqin nas aw shawkatan aw azman an tariqin nas aw amara bima'rufin aw naha an munkarin adada sitina wa thalathimi'atin fa innahu yamshi yawma idin wa qad zahzaha nafsahu 'anil nar. Sadaqa Rasulul Karim. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap sendi daripada manusia hendaklah memberi sedekah pada setiap hari yang terbit padanya matahari. Berlaku adil antara dua orang yang bertelingkah adalah sedekah. Menolong orang lain pada binatangnya, yakni kenderaannya, maka engkau menolongnya menaiki kenderaan atau mengangkatkan barangannya ke atas kenderaannya adalah juga sedekah. Setiap langkah yang engkau jalani untuk pergi solat, untuk pergi sembahyang berjemaah juga sedekah. Engkau menyisihkan apa-apa yang dapat mengganggu di jalan, itu juga sedekah. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dalam riwayat yang lain, Imam Muslim pernah meriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya setiap insan daripada anak Adam adalah diciptakan badannya daripada 360 sendi. Maka sesiapa yang bertakbir, memuji Allah, bertahlil, bertasbih, meminta ampun, menyisihkan sebiji batu yang mengganggu di jalan orang ramai, atau membuang sebilah duri atau sepotong tulang dari jalan orang ramai, atau menyuruh berbuat baik atau menegah dari perbuatan mungkar, sehingga apa yang dilakukannya mencukupi bilangan 360 kali, maka orang tersebut pada hari itu
telah menjauhkan dirinya daripada api neraka. Daripada Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dawsi, nama sebenarnya, panggilannya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap sendi daripada manusia hendaklah memberikan sedekah pada setiap hari yang terbit padanya matahari. Maksud mafhum daripada hadis ini, setiap yang mengalir daripada tubuh kita merupakan sedekah. Sedekah di sini bermaksud apa yang kita lakukan, terutama dari segi perbuatan. Maka kita kena niatkan sedekah. Bangun tidur kita baca doa. Mandi kita, untuk sebelum kita pergi kerja, kita niat untuk sedekah. Kita keluar cari rezeki, kita niat untuk sedekah. Apa sahaja perbuatan kita, niatlah dengan niat sedekah. Daripada mula terbit matahari sampailah nak tenggelam, maksud kata daripada siang sampai ke malam, niat kita niat sedekah. Ni kita mari berjalan, mai ke masjid untuk solat berjemaah, dengar kuliah dan sebagainya, kita niatkan dengan niat sedekah. Pahala, maksud kata kita niatkan dengan niat sedekah. Niat sedekah, niat sedekah sahaja. Tak perlu buat apa-apa pun, cuma datang mai, ataupun waktu kita nak keluar pergi kerja, kita niat sedekah pun boleh pahala. Kita buat apa lagi? Kita berjalan nak tengok keindahan alam, niat dengan niat sedekah pun boleh pahala. Subhanallah. Tu kata sumber pahala tu, maksud kata mudah saja, mudah sangat nak dapat pahala ni. Apa saja perbuatan kita yang kita buat, niatkanlah dengan niat sedekah. Senyum kita, senyum kita, senyum ke orang kan, niatkan dia sebagai sedekah, boleh jadi sedekah. Apa pahala? Kita nak masuk masjid, tengok kasut selerak kat luar kan, kita perbetul kan, kita susun kemas, niat dengan niat sedekah, boleh pahala. Nampak ganjaran, nampak saja kecil, tetapi ganjaran itu besar. Allah Ta'ala bagi bila mana kita niat dengan niat benda yang sedekah tu. Bukan sedekah ni, maksud itulah, sedekah ni bukanlah sekadar kita memberi dengan berupa harga, berupa barangan ataupun duit. Tidak semestinya. Kita menyumbangkan tenaga, itu pun dah kira sebagai sedekah. Kita buat sesuatu kebaikan, itu pun juga dikira sebagai sedekah. Apa sahaja perbuatan yang kita buat, niatkanlah dengan niat sedekah. Mudah-mudahan dengan niat baik yang kita niatkan itu, Allah Ta'ala permudahkan kita. Berlaku adil antara dua orang yang bertelingkah adalah sedekah. Kita menyatukan di antara dua golongan ataupun dua orang yang sedang bergaduh. Kita jadi orang tengah, menyatukan di antara mereka. Itu juga menjadi sebagai sedekah. Kalau kita tengok sebab tu dalam Al-Quran, Allah Ta'ala menyeru kepada kita, innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaikum. Surah Al-Hujurat. Sesungguhnya orang beriman itu adalah bersaudara, maka damaikanlah di antara dua saudara kamu yang sedang bertelingkah. Kita jadi orang tengah, mendamaikan di antara dua saudara kita yang sedang bertelingkah. Kita orang yang mendamaikan, dalam masa yang sama kita dapat pahala sedekah tu. Maksudnya kita menyatukan di antara dua orang yang bertelingkah sekian lama. Jadilah seperti Nabi SAW yang menyatukan di antara dua puak yang duk gaduh saja, duk berperang tak pernah berhenti, iaitulah puak Aus dan Khazraj. Dua puak ini selalu duk berperang, duk bergaduh. Tapi bila mana Nabi sampai di Madinah, Nabi menyatukan di antara dua puak ini. Lalu jadilah satu nama
daripada Aus dengan Khazraj ni jadilah satu nama, iaitulah Al-Ansar. Itulah yang dimaksudkan. Jadi puak yang menjadikan orang yang mendamaikan, macam kisah perletakan Hajarul Aswad, kan? Perletakan Hajarul Aswad. Nak letak Hajarul Aswad, kita tahu bahawa kita tahu Mekah pernah Kaabah pernah runtuh disebabkan banjir besar. Bila depa dah bina balik, sekarang ni nak letak Hajarul Aswad pada tempatnya sekarang yang kita duk pi tu kan, nak letak kat situ, bergaduh bertahun-tahun lamanya, berperang di antara puak-puak ni semata-mata nak meletakkan Hajarul Aswad. Sehinggalah bangun satu orang, kita akan lantik qadi, kita akan lantik hakim bagi satu orang yang masuk Mekah melalui lorong ni. Ada satu lorong yang jarang orang masuk Mekah melalui lorong tu, kerana jalan yang jauh. Tiba-tiba muncullah Nabi SAW. Maka mereka semua bangun, lalu mereka mengatakan, kami bersedia menjadikan Al-Amin ini sebagai qadi kami. Itulah Nabi. Bila mana Nabi sampai, dan Nabi adalah orang yang yang menyatukan di antara puak hadap gaduh lama ni. Nabi buka serbannya, kemudian Nabi letak Hajarul Aswad di tengah-tengah. Kemudian Nabi panggil ketua setiap kabilah untuk pegang bucu-bucu tu. Lalu diangkat, lalu mereka angkat pergi ke Kaabah. Lalu Nabi sendiri yang meletakkannya di tempat yang di mana sekarang ni. Nampak? Nabi menjadikan orang yang mendamaikan. Itulah yang dinamakan dengan sedekah. Kita menjadi orang yang mendamaikan, bukan jadi orang berapi, tak menghasut, tak lagi memperlagakan, ataupun bahasa Arab ataupun dalam hadis disebut sebagai namimah. Sebab tu Nabi kata apa? La tadkhulul jannah an-namimah. Tak masuk syurga orang yang mengandu domba, orang yang melaga-lagakan. Patut dia kena jadi orang yang mendamaikan, tapi dia jadi orang yang melagakan. Dah kata dah, ni aku nak habarkan. Kalau orang Penang, kalau dia cakap batu cukup dia goyang-goyang kepala tu kan, ni aku nak habarkan hang ni. Dia kata apa, aku malas nak cerita kat hang, tapi aku paksa juga cerita. Nampak? Dia mula tak mau nak cerita, tapi nak cerita juga. Mana satu ni? Nak cerita ke tak mau? Kan? Ni khabar dia kata kat hang ni, ish aku tak sanggup, tapi itulah aku nak kata juga. Kan? Dia pun padahal kawan tu tak kata apa pun. Kan? Dia pun beritahulah apa hak benda kawan tu kata. Betul besok pula pergi jumpa si kawan satu lagi haduk gaduh dengan kawan ni, pun cakap, dia kata kat hang lagu ni, padahal dia tak kata apa pun. Melaga-laga. Itu namanya namimah. Jadi namimah ni Nabi kata tak masuk syurga orang yang mengadu domba, orang yang memperlaga-lagakan. Sebab itu Nabi kata mendamaikan di antara dua golongan ataupun dua sahabat yang sedang bertelingkah, itu juga merupakan pahala. Kita hanya mendamaikan mereka, kita menyatukan mereka. Itulah yang dimaksudkan. Menolong orang lain pada binatangnya, yakni kenderaannya, maka engkau menolongnya menaiki kenderaan atau mengangkatkan barangan ke atas kenderaannya adalah juga sedekah. Kalau kita dah contoh, kalau musim haji lah, tahun sudah ni, tahun sebelum ni kita dapat tahu, ahli qaryah kita ni satu orang ni nak pergi haji. Kita dapat berita tu, kita pergilah ke rumah dah. Kita pergi rumah dia, kita meringan, maksud kita tolonglah apa yang patut. Tolong angkat barang ke, memudahkan permusafiran dia. Kita mudahkan dia bermusafir tu. Kita angkat barang dia, teman pergi KLA tu lah. Kan? Siap teman pergi KLA lagi, angkat barang buh dalam troli, tolak lagi troli kawan tu. Kan? Lagi lah tu. Lagi pahala besar. Maksud kata kita memudahkan urusan, terutamanya orang yang nak musafir. Kalau musafir dekat-dekat nak pergi mana, Teluk Intan, tu tengok dulu ada kenderaan kan nak pergi. Tak ada, tak apa, main tumpang aku pun nak pergi Teluk Intan juga. Kita memudahkan dia, itu juga sedekah. Kan? Ataupun kalau musafir jauh tu, kita angkat barang ke, kita
Kita buat, maksud kata kita memudahkan urusannya. Tapi jangan kita menyukarkan dia. Tambah-tambah dia nak pergi Mekah pula apa semua. Ni aku nak pesan kat hang, tolong kutip batu dekat Jabal Rahmah, boleh tak? Kita pesan suruh kutip batu dekat Jabal Rahmah. Apa tujuan? Tak? Dia kata batu tu elok kalau bawa balik. Jangan. Kan? Jangan. Tambah dekat tanah haram. Apa semua tak boleh bawa balik. Macam batu ke, ranting kayu ke apa, tak boleh. Tu di tempat tanah haram punya. Tak? Jadi cerita dia, kita menyusahkan dia. Tapi kalau kita kata macam benda tu boleh dan dia sendiri pun sanggup, tak boleh dah nak pesan kurma sekilo, kata kurma ajwa. Tak? Kurma kat sini tak berapa sangat, kata. Contohlah. Nak pesan kat hang 1 kilo jadi ya. Pesan, jangan pesan saja, bagi duit sama. Ingat kurma ajwa tu murah ke? Kan? Sekilo berapa duit 100 ke atas confirm dah. Kan? Kurma ajwa tu memang mahal. Tu Ustaz Abdullah Khairi kata apa? Kurma ajwa ni tak boleh makan banyak. Makan banyak gugur rambut. Pasal apa? Mahal amat. Kan? Memang boleh gugur rambut, memang mahal sungguh. Tak kurma tu. Kurma contohlah kita nak masuk kata benda yang boleh lah untuk dia bawa kat kita. Jangan kita pesan yang bukan kayu, bawa balik apa kerusi ke meja ke daripada Saudi, macam lah Teluk Intan ni tak ada meja kerusi. Contoh, masuk kata menyukarkan perjalanan dia. Tak, takut dia lari tujuan daripada dia nak buat ibadah, habis duk fikir ni aku tak beli kerusi kawan ni, duk fikir tu tak jadi ibadah jawabnya. Tak, contohnya maksudnya macam itulah. Jadi kita memudahkan perjalanan orang dalam nak bermusafir, dalam nak musafir. Tak, kita permudahkan. Tak, kita pergi rumah, kita angkat ke apa ke. Kalau dia buat kenduri, kita pergi ke rumah dia. Tak, kenduri doa selamat ke apa, kita pergi rumah, kita mempermudahkan dia. Itulah yang dimaksudkan. Itu juga dikira sebagai sedekah. Tak, kita tolong dia. Tak, dia jalan kaki nak pergi pekan, kenderaan tak ada, kita berhenti, tumpangkan dia. Nak pergi mana ni? Nak pergi pekan. Jom naik sekali. Orang kita kenal tak apa, jadi masalah orang yang tak kenal ni. Tu jadi bukan kita tak nak tolong. Kita nak tolong tapi memandangkan masyaqqah ataupun halangan tu, ataupun darurat, ataupun mudarat. Kita memandangkan kepada bahaya tu. Kalau kita kenal orang tempat kita ni, kita kenal dia, tak apa kita tolong. Tak. Kalau orang yang contoh dalam perjalanan daripada sini nak balik Kampung Gajah sampai Teluk Mali, ada satu kereta berhenti tepi. Tak, dia pasang double signal, makna kata kereta dia rosak. Kan? Kita pun niat memang nak tolong. Tapi kita duk fikir sekejap lagi ni dia terbit kot celah parit tu sekejap lagi, sudah. Kan? Dia jenuh satu hal pula. Kan? Jadi kita nak berhusnuzan itu pun agak sukar. Nak bersangka baik itu pun agak sukar. Tambah-tambah malam. Siang boleh tahan kira lagi lah. Tapi kalau malam tu itulah maksudnya. Pernah jadi cerita kot belah Kuala Kurau tu. Kan jalan daripada Simpang 4 Semanggui ikut jalan Kuala Gula. Kan? Nak pergi ke Kuala Kurau tu, kiri kanan estate, kiri kanan kelapa sawit. Pernah jadi seorang ustaz, dia kuliah dekat masjid kat Kuala Kurau tu, dia balik ikut jalan tu. Bila bandar dia dalam on the way nak balik tu, tiba-tiba dia tengok ada satu kereta muslimat, orang perempuan. Kan? Tahan, maksud kata takkanlah dia tak nak tolong. Kan? Orang perempuan pula tu, dia pun berhenti dengan niat nak menolong lah. Dia kata pasal apa ni, tak tahu lancik, kata saya tak mau hidup ni pasal apa semua. Dia pun cek mai orang. Dia keluar ke belakang, dia katok penzat. Dia ustaz ni dia buka mahat tahfiz. Jadi dia ada bawa lah tabung duit derma untuk tahfiz dia tu. Habis lenyap. Alhamdulillah kereta dia pun tak rembat. Kalau kereta rembat tak tahu dia nak balik dengan apa. Dia pun ambil tabung dia dengan duit-duit dia. Itulah yang nak jadi cerita tu. Sebab tu kita maksud kata kalau keperluan untuk kita menolong dan kita yakin dan boleh untuk menolong, kita tolonglah.
Tak, tapi kalau kita ada sifat khawatir ataupun kita merisaukan sesuatu, maka elakkanlah kerana mudarat. Bila mana mudarat itu melebihi, maka kita kena jaga, sekalipun dia adalah benda kebaikan. Tak, macam cerita kita lah sekarang ni jarak 1 meter kan. Bukan cerita pasal 1 meter tu kerana mudarat. Tak, kalau mudarat itu tinggi, maka eloklah kita buat seumpama ini. Kalau kita rasa mudarat tu tak ada sangat, bolehlah kita merapatkan balik jemaah ataupun merapatkan balik saf. Begitulah maksudnya. Maksudnya kalau mudarat itu melebihi daripada benda yang baik, maka kita lihatkanlah kepada kemudaratan. Di situlah dari segi hukum fiqahnya lihat macam tu. Jadi itulah yang dimaksudkan. Setiap langkah yang engkau jalani untuk pergi salat berjemaah juga sedekah. Nampak Nabi sebut. Subhanallah. Nabi sebut dalam hadis ni, setiap langkah yang kita datang mai ke masjid nak solat ni dikira sebagai pahala sedekah. Sebab tu dalam kitab Tajzib yang saya baca dekat Sisli tu, dekat Sulistia pun saya baca. Dalam kitab Tajzib Atraful Hadis, dalam satu hadis Nabi kata Nabi, perkecilkanlah langkahmu. Bila nak main masjid, perkecilkanlah langkah. Maksudnya cerita dia rumah dekat dengan masjid. Kalau rumah kita hujung masjid, nak perkecil langkah pukul berapa kita nak sampai? Kan? Dah orang balik baru kita sampai. Tak, ni cerita. Itu sebab hadis dia melihat kepada situasi dan keadaan pada waktu itu. Kemungkinan bila Nabi sebut kerana pada waktu itu masjid berada di sekeliling. Maksudnya masjid di tengah dikelilingi dengan rumah-rumah. Jadi mereka nak datang ke masjid tu jarak dia tak jauh. Mereka nak pahala lebih, macam mana caranya? Perkecilkanlah langkah. Ini cerita kata kalau mai masjid rumah dekat. Maksud kata kita mai dengan jalan kaki. Afdalnya jalan kaki lah mai masjid. Tak, afdalnya jalan kaki. Tak, ustaz saya ni sakit pinggang, sakit lutut, tak mampu nak jalan kaki, tak apa naik kenderaan. Itu macam mana ustaz? Kira langkah ke lagu mana? Malaikat tahulah dia nak kira lagu mana. Kan? Jadi cerita malaikat tahulah langkah tu kira lagu mana. Tapi afdalnya kalau kita mampu untuk jalan kaki, datanglah jalan. Terutamanya hari Jumaat, sembahyang Jumaat. Kalau boleh jalan kaki. Kalau kita mampulah, tak mampu kita naik kenderaan. Hari Jumaat kita jalan kaki mai masjid kalau boleh. Kalau kita mai ikut jalan tu, sunat balik ikut jalan lain yang boleh sampai ke rumah kita. Bukan sunat ikut jalan lain tak sampai rumah. Kan? Dia pergi ke rumah orang lain, wallahu alam lah. Kan? Tapi mestilah sampai di rumah. Sunat je lagu tu. Maksud kata kalau kita mai ikut jalan A, balik ikut jalan B. Sunat mai ikut dekat, balik ikut jalan jauh. Itu maksudnya. Tapi janganlah kita pergi terlampau jauh sangat. Mai ikut jalan dekat, pas habis sembahyang dia nak pahala lebih, dia pergi Teluk Intan dulu, pergi Gulam Rasul dulu, apa semua nak pahala. Kan? Pas habis dia makan Gulam Rasul, dia pergi mana pula? Dia pergi pergi ke Tapah ke mana ke apa, kena capati ke apa, patah balik. Isteri dia kat rumah duk tunggu ni, mana suami tak balik. Kan? Balik lepas asar baru sampai rumah. Abang pergi mana? Pergi jemaat tadi, lepas asar baru balik. Apa ustaz tu kata ikut pergi jalan dekat, balik ikut jalan jauh, aku pergi tu Intan dulu, dia kata. Allahu Akbar. Memang dia praktik betul jadi. Jadi nak cerita dia sunat. Maksud kata ada jalan lain yang boleh nak kita boleh ikut jalan lain. Tapi itulah jalan, kalau itulah jalan kita pergi dengan balik, ikutlah jalan tu. Jadi itulah yang dimaksudkan. Cumanya di perjalanan kita mai ke masjid, datang ke surau nak solat berjemaah dan sebagainya, melakukan ibadat, kita mai ke masjid nak lakukan ibadat, dikira sebagai pahala sedekah. Satu langkah, satu pahala, satu dosa kecil gugur. Subhanallah. Satu langkah kita mai ke masjid, satu pahala kita dapat, satu dosa kecil kita gugur. Itu kalau kita. Hak paling besar sekali pahala siapa? Tok Bilal, muazzin. Masya Allah. Bilal pahala je, Masya Allah. Pahala dia satu dah.
satu lagi pahala orang. Setiap individu tu yang mai ke sini dia dapat. Kalau satu orang yang 2000 langkah, dapat ke dia 2000, pergi balik 4000. Tu baru satu orang, kan? Tu pahala. Sebab tu zaman dulu Bilal ni depa undi. Tak siap mengundi lagi. Kenapa? Kerana tahu balasan dia cukup besar. Tu Bilal. Tak. Jadi itulah yang dimaksudkan. Di setiap langkah perjalanan kita mai ke masjid untuk solat berjemaah dikira sebagai pahala sedekah. Tak kiralah mana tempat yang kita pergi, tak, dengan niat untuk kita solat berjemaah, maka boleh pahalanya di situ. Tak, kita niat. Maksud kata kita nak pergi solat berjemaah, tak perlu sahaja kopi solat, sahaja kopi masjid Nurul Hijrah, niat sedekah kerana Allah Ta'ala. Tak perlu niat lagi tu. Tak, kita mai ni tak payah nak niat apa. Kita mai solat berjemaah dah dikira pahala lah. Itu pahala berjemaah, pahala on the way, pahala langkah mai tu, pahala balik lagi, pahala berjemaah lagi. Pahala berjemaah, dia mai jemaah 27 dalam poket lah, dalam genggaman lah. Tak, cerita 27 dalam poket ni, tu dia yang kata tu, jika pahala itu ditukar dengan duit, agak-agak lagu mana masjid kita. Kan, tak ada duit dia mai masjid. Tak, dia mai dia masuk dia tengok poket RM27, confirm dah. Kan, tu belum kira hak lain lagi tu. Kan, tu dah kira. Kalaulah pahala tu dirupakan dengan begitu, tak, maka tak muatlah masjid kita ni. Tak, tapi tak dibalas dengan seumpama itu. Cuma orang yang mengerjakan perbuatan baik, dia dapat apa yang dia buat, lalu dia kekal, dia istiqamah dengan melakukan perbuatan tersebut. Tak, dia buat satu benda yang baik, lalu dia dapat ganjaran, dia dapat balasan baik yang Allah Ta'ala kurniakan, yang orang lain tak dapat. Lalu dia kekal istiqamah dengan melakukan amalan tersebut. Tak, perkara baik yang dia buat. Tak, umpama satu orang yang apa nama ni, yang ada sakit jantung umpamanya. Tak, dia ada sakit jantung, kemudian dia bela kucing. Tak, dia bela kucing sampai 100 ekor di rumah dia. Tak, asbab daripada dia melakukan ihsan terhadap binatang, Allah sembuhkan penyakit dia. Itu nama dia tu. Tak, bila satu orang yang buat baik, dia dapat ganjaran, dia tahu ganjaran itu dia dah dapat, kebaikan itu, balasan itu dia dah dapat, lalu dia istiqamah dalam melakukan kebaikan. Hanya orang yang buat dia akan dapat. Tak, setengah orang bila dia buat benda hak baik ni, aku tak dapat apa pun. Tak, contohnya sedekah. Tak, Nabi dah sebut dah dalam Mastikah Hadis jilid pertama. Hadis saya tak ingat nombor berapa, tapi dalam Mastikah Hadis jilid pertama, Nabi bersumpah orang yang bersedekah ni takkan jatuh apa-apa, takkan jatuh miskin. Orang yang bersedekah ni, tak, dia takkan jatuh miskin. Tapi bila dia buat sedekah, dia kata, sepa harta aku makin berkurang. Dia kata, dia tak yakin dengan perbuatan baik itu. Itu sebab bila dia buat, bila dia tak dapat apa, dia tinggalkan. Maka itu adalah niat dia yang sebenarnya, kita tahu. Tapi orang yang benar-benar niat dengan buat kebaikan ni, bila dia dapat balasan baik, dia tahu Allah dah kurniakan kebaikan untuk dia, dan kebaikan tu orang lain tak dapat, dia dapat, lalu dia istiqamah lakukan kebaikan tersebut. Itulah maksudnya. Jadi apa nama ni, kita jadikan diri kita yang suka melazimi di rumah-rumah Allah. Wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, kata Nabi dalam hadis riwayat Imam Muslim. Ada 7 golongan yang mendapat naungan Allah di hari kiamat. Tak ada lagi perlindungan lain melainkan 7 golongan ni. Antaranya ialah seorang laki-laki yang hatinya terpaut di rumah-rumah Allah. Tak, saya teringat lagi Jumaat, bukan Jumaat lepas, Jumaat satu lagi, ada seorang pakcik ni, dia mai masjid sekolah saya tu.
11.30 dah mai dah. Waktu tu 40 orang jemaah yang bukan ikut kapasiti masjid lagi. Waktu tu 40. Jadi dia risau takut tak termasuk dalam senarai 40 tu. 11.30 dia mai dah masjid. Betul tanyalah kawan saya tanya, "Siapa pakcik mai awal ni 11.30 ni orang pun tak mai lagi. Kami baru nak letak cap bangkah tu." Kan? Dia kata apa, "Saya ni 3 bulan tak mai masjid bukan apa, takut malaikat tak kenal," kata dah. Dah punyalah risau sampai tahap macam tu. Dah sampai takut malaikat tak kenal 3 bulan tak mai masjid. 11.30 dah pacak, takut tak termasuk dalam 40 jemaah tu. Dah sampai tahap macam tu lah. Jadi mudah-mudahan alhamdulillah dah hari ni Allah dah bagi pelbagai nikmat kepada kita dan kita mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jadikan hati kita ni selalu terpaut dengan rumah-rumah Allah. Engkau menyisihkan apa-apa yang dapat mengganggu di jalan itu juga sedekah. Sekecil-kecil iman, kata Nabi. Sekecil-kecil iman dah adalah bila kita lalu dalam satu perjalanan, kita nampak duri, kita nampak ranting, kita ambil buang. Itulah sekecil-kecil iman. Dah, maksud kata benda yang mengganggu orang lain dalam perjalanan ke, ataupun kita menghilangkan gangguan orang. Tak, maksud terutama dalam dari segi jalan raya lah. Tak, perjalanan ataupun orang yang jalan yang orang selalu duk ulang-alik. Tak, kita membersihkan, kita membuangkan perkara yang mengganggu manusia lain, lalu itu juga dikira sebagai pahala. Mengganggu perjalanan orang lain. Tak, kita membuang, kita menyisihkan. Dan itu juga dikira sebagai sedekah. Walaupun nampaknya kecil. Sebagai contoh, dalam perjalanan kita nak main masjid, kita dah masuk dalam jalan-jalan, nampak plastik coklat. Tak, nampak plastik coklat. Dia pun nampak, dia pun ambil buah dalam poket dia, ataupun dia ambil, dia buang dalam tong sampah. Sekecil-kecil iman, kata Nabi. Nah, itu pun dikira pahala sedekah, walaupun nampaknya kecil. Apatah lagi kalau sapu lagi besar lah pahala lah. Kalau sapu depan tu kan, ataupun kita bersihkan bantu siap kita, dah bersihkan kawasan masjid kita ni, dah itu juga dikira sebagai pahala sedekah. Lagi besar pahala dah. Dah, itulah yang dimaksud. Maksudnya kita menghilangkan gangguan orang. Dah, orang duk mengadui, "Kuala kita ni duk berlumut lama dah ni, 3 bulan tinggal berlumut habis dah." Dia dengar besok pagi-pagi pas subuh tu dia kubang siap dah dalam tu. Bukan takat kubang, dah niat dia nak membersihkan kolah. Dah kesempatan ada duduk dalam kolah, kubanglah sat. Kan buat kuak rentang ke, buat kuak apa ke dalam tu. Dah lepas tu dah selesai tu buang ayak bersih. Itulah maksudnya. Dah kemudian esok pula orang kata, kita longkang kita ni dah lama tersumbat. Dah besok ni bila dia dengar lagu tu, dia pergi ambil balik rumah, ambil cangkui ke apa, dia tolong, maksud kata memudahkan pengaliran air tu, contohnya macam tu. Dah, tu dikira sebagai pahala sedekah. Itu kata tu, sedekah ni bukanlah tertumpu kepada pemberian wang. Apa saja yang bermaksud memberi itu adalah sedekah. Apa saja. Memberi tenaga, memberi idea, ataupun idea. Dah, kita memberi idea, kan? Itu juga sebagai sedekah. Dah, dengan maksudnya syaratnya dengan niat memberi, itu dikira sebagai sedekah. Dah, contoh kita bagi idea kita apa? Contoh kita cadangan saya, kita perbesarkan ruang macam ni, ataupun kita buat cadangan, buat belum tentu lagi, tapi dia mencadangkan. Benda-benda kebaikan ni dia mencadangkan, adalah dikira sebagai pahala sedekah. Dah, macam kita berorganisasi, dah ada orang yang ada duit, dia sumbang duit. Dia tak mampu nak bercakap, dia tak pandai bercakap, tapi dia ada duit. Dah, minta maaf saya ni nak bercakap tak pandai, tapi saya bolehlah sumbang sikit, kan? Ada orang yang duit tak ada tapi pandai bercakap, kan? Duit tak apa nak ada, tapi dia pandai bercakap, dia boleh, dia orang yang pandai nak bersuara. Tak, ada orang pula yang boleh nak berfikir ke hadapan,
Tak, lalu dia memberi pandangan, memberi idea, tak, apa yang dia fikirkan, itu juga dikira sebagai sedekah. Tu kata pemberian ini dalam pelbagai bentuk. Dan dalam pelbagai bentuk. Kita apa saja yang boleh kita nak bagi, kita bagilah. Tak, kita sumbangkanlah walaupun sedikit. Itulah yang dimaksudkan melalui hadis ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, disebut dengan istilah muttafaqun alaih. Seperti yang saya sebut sebelum ini, kalau hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, dia ada 5 istilah. Tak, dia ada 5 istilah. Yang pertama, muttafaqun alaih. Yang selalu kita duk dengar muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih bukan nama orang. Dia adalah satu istilah yang yang bermaksud hadis itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Yang kedua, al-imamani, al-imaman, imaman, alif lam alif hamzah mim alif nun, imamani, 2 orang imam. Iaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim. Yang ketiga, as-sahibani, alif lam sad alif ha ba alif nun, as-sahiban. As-sahiban ni makna 2 orang sahabat, iaitulah Imam Bukhari dan Imam Muslim. Yang keempat, asy-syaikhan. Asy-syaikhan, 2 orang syekh. Itulah Imam Bukhari. Dan kita tahu bahawa Imam Bukhari guru, Imam Muslim anak murid. Imam Muslim anak murid kepada Imam Bukhari. Dan guru-guru Imam Bukhari juga merupakan guru Imam Muslim. Boleh jadi Imam Muslim ni anak murid, boleh jadi juga Imam Muslim dengan Imam Bukhari ni jadi seperguruan. Lebih kurang betul lah istilahnya. Pasal guru-guru Imam Bukhari ni pun Imam Muslim pun pergi mengaji. Maksudnya rakan seperguruan lah. Dan dalam masa yang sama, Imam Bukhari juga merupakan guru pada Imam Muslim. Anak murid pun boleh jadi, rakan seperguruan pun boleh jadi. Betul disebut dengan istilah asy-syaikhan, 2 orang syekh, iaitulah Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dan kita pun, saya pernah sebut dulu, syekh ni ada 2 maksud. Satu, syekh yang membawa maksud orang yang berilmu. Satu lagi, syekh yang membawa maksud orang tua. Jadi ada 2 istilah lah. Syekh, orang yang berilmu, dipanggil syekh. Kalau di sebelah tanah Arab tu, kalau dia pun tak panggil ustaz, dia pun sana panggil syekh. Orang yang tahu ilmu agama ni, sana tak panggil ustaz, sana dia pun panggil syekh. Sebab apa? Ustaz ni maksudnya apa? Profesor. Tu maksud ustaz. Jadi kita duk panggil ustaz profesor tu maksudnya. Ustaz Musa'id, Profesor Madya. Arab panggil Ustaz Musa'id. Ustaz doktor, profesor saja. Dia ada Profesor Madya, atas dia profesor kan. Profesor saja tu Ustaz doktor, Arab kata. Tapi kita di sini panggil panggilan Ustaz tak jadi masalah lah. Tapi belah sana mereka panggil dengan panggilan Syekh. Maksud kata orang yang mempunyai ilmu dipanggil dengan panggilan Syekh. Satu lagi, orang tua. Orang tua juga dipanggil dengan Syekh. Kalau pi Penang dia tambah satu lagi, Nek Syekh. Kan? Kalau kita pi belah Penang dia tambah satu, nama dia Nek Syekh. Nek Syekh ni maksud kata dia mai zuk. Kan, dia mai zuk dia tu. Tu depa kata Nek Syekh. Kan? Tu maksud dia. Tapi dalam satu istilah fiqh yang saya pernah sebut dulu, dalam satu istilah fiqh ada satu perkataan, satu istilah namanya Syaikhul Fani. Syaikhul Fani, alif lam fa alif nun ya, al-fani, bukan fani seronok. Syaikhul Fani. Syaikhul Fani ni maksudnya orang tua kerepot. Orang tua kerepot. Ada satu istilah namanya Syaikhul Fani. Baik, jadi itulah yang dimaksudkan dengan syekh. Muttafaqun alaih, imamani sahibani, syaikhani, as-sahihaini. Yang kelima, as-sahihain. As-sahihain maknanya 2 sahih. 2 sahih, iaitu Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. 2 kitab ini saja dinamakan sahih. Adapun yang 4 lagi dinamakan sebagai sunan.
Sahih Bukhari, Sahih Muslim. 4 lagi sunan. Sunan Abu Daud, Sunan Imam Tirmidzi, Sunan Imam An-Nasai, dan Sunan Imam Ibnu Majah. Dah 4 lagi tu namanya kitab sunan. Kalau dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Imam Tirmidzi, Ibnu Majah dan Nasai, disebut sebagai sunan arba'ah. Arba'ah tu 4. Tak, sunan arba'ah. Mana kata sunan arba'ah ni 4 orang meriwayatkan satu hadis yang sama. Tak, kalau 6 orang perawi hadis ni meriwayatkan hadis yang sama, disebut sebagai sunanu sittah. Sittah tu 6. Tak, sunan sittah maksud kata 6 kitab hadis yang besar ni meriwayatkan hadis yang sama. Kalau satu hadis diriwayatkan oleh 2 orang imam, disebut imam tadi ni, Imam Bukhari dan Imam Muslim, disebut dengan as-sahihain, 2 sahih, iaitulah Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Nah, itulah yang dimaksudkan dengan istilah dalam hadis, bila mana hadis itu diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dalam riwayat lain dia cerita dia hadis yang sama, cerita yang sama tapi diceritakan oleh orang lain. Tak, satu hadis diceritakan oleh satu orang sahabat kerana dia dapat hadis, dan ada hadis yang sama cerita dia diriwayatkan oleh orang lain pula. Itu namanya dalam riwayat yang lain. Macam kita nak cerita kata versi lah, istilahnya versi. Tak, versi satu daripada pencerita satu. Tak, dengar bunyi macam cerita yang sama, tapi mungkin ada perbezaan sikit. Versi kedua, cerita yang kedua diceritakan oleh pencerita yang kedua. Nak sama macam cerita yang satu, tapi ada beza sikit. Itulah yang maksudnya. Dalam riwayat yang lain, Imam Muslim pernah meriwayatkan dia yang tadi ini hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hak tadi yang kita baca ni. Yang kedua ni hanya Imam Muslim sahaja yang meriwayatkan. Tak, itu yang kata tu cerita dia mungkin lain sikit. Ada penambahan ataupun ada ayat yang lain. Daripada Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah ni itulah bacaan yang betulnya. Tak, kita selalu panggil Aisyah. Aisyah pun ada maksud. Tak, Aisyah ada maksud kehidupan. Maksud dia Aisyah tu. Tak, Aish, ada Aish tu maksudnya kehidupan, hidup. Tak, jadi kalau kita baca Aisyah ada maksud lah. Kalau Esah tak ada maksud. Tak, nama apa? Esah. Bunyi Esah ya, padahal nama kawan tu Aisyah, panggil Esah. Kan? Nama Syafi'i panggil Pi'i. Kan? Dah tak ada maksud. Kan? Jadi macam itulah maksud dia. Dah, nama Khadijah panggil Katie. Lagi tak ada maksud. Jadi kita selalu short form kan, ataupun kita selalu mentransformasikan nama-nama orang ni, menyebabkan tak ada maksud. Jadi pelik maksud dia. Jadi kalau nama tu sebab tu kalau nama anak murid saya namanya Aisyah, saya tak panggil Aisyah, saya panggil dia Aisyah. Sama ada maksud, Aisyah pun ada maksud juga. Tapi kalau kita nak samakan namanya seperti isteri Nabi tu, isteri Nabi yang nama Aisyah tu, maka kita panggillah dengan panggilan Aisyah. Ada itu. Radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya setiap insan daripada anak Adam adalah diciptakan badannya daripada 360 senti. Baik. Dalam bahasa Arab, manusia ni dia ada perkataan-perkataan dia. Insan, manusia. Ibnu Adam, anak Adam, juga membawa maksud manusia. Lagi apa lagi? An-nas. Qul a'udzu birabbin nas, kan? An-nas. An-nas pun manusia juga. Jadi perkataan-perkataan itu membawa maksud kepada manusia. Setiap manusia itu, kata Nabi, diciptakan
360 sendi. Ada 360 sendi. Maka sesiapa yang bertakbir, memuji Allah, bertahlil, bertasbih, meminta ampun, menyisihkan sebiji batu yang mengganggu di jalan orang ramai, atau membuang sebilah duri atau sepotong tulang dari jalan orang ramai, atau menyuruh berbuat baik atau menegah perbuatan mungkar, sehingga apa yang dilakukannya mencukupi bilangan tu 360 kali, maka orang tersebut pada hari kiamat dijauhkan daripadanya neraka. Tak sama seperti sendi yang diciptakan kepadanya. Dia buat perbuatan tu berulang kali, sehinggalah melebihi bilangannya 360 kali. Tak, kita kalau nak buat satu benda ni, kita kadang kita nak kira tu tak terkira juga. Tak, kerana benda tu benda yang berulang-ulang kita buat. Macam kita tasbih. Tak, macam kita tasbih tu kan, Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 34 tu. Tak, yang kita duk tasbih tu, Mula kita duk kira juga, tapi dah lama-lama dah sebati dengan kita duk selalu buat, dah tak terkira dah berapa banyak dah kita duk tasbih tu. Tak, dah jadi banyak. Contoh zikir yang kita selalu sebut, Subhanallah ke, Alhamdulillah ke, yang kita selalu duk sebut. Kalau sekali dua kita boleh kira, tapi dah banyak kita tak terkira lah. Itulah yang dimaksudkan. Jadi satu perbuatan yang dia buat sehinggalah 360 kali perbuatan itu, maka kata Nabi, dijauhkan dia daripada api neraka. Inilah yang dimaksudkan dengan perbuatan-perbuatan baik. Mudah-mudahan Allah bagi kepada kita kekuatan untuk kita melakukan kebaikan kepada Allah. Mudah-mudahan insya-Allah apa saja kebaikan yang ada kita buat, mudah-mudahan Allah kiranya sebagai pahala. Saya rasa cukuplah sekadar ini sahaja, dan insya-Allah kita akan sambung hadis ini pada kuliah kita yang akan datang. Mudah-mudahan Allah izinkan dan memudahkan kita. Kita tanda sini dulu. Hari ini 25 hari bulan 6 InsyaAllah kita ada bacaan tahlil, dan saya mohon untuk sama-sama kita mengambil bahagian dalam bacaan tahlil ini, mudah-mudahan insyaAllah. Ila hadratin nabiyina al-mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, thumma ila arwahi abai wa ikhwani minal anbiya'i wal mursalin, salawatullahi wa salamuhu alaihi wa alaihim ajma'in, wa anit tabi'in wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumin